إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat menyambung lagi bacaan buku Jalan Golongan yang Selamat, bahagian 34, peringatan Maulid Nabi. Peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita dah baca dah 2 muka surat ataupun 3 muka surat. Yang ke-8 ya, yang ke-8 sudah menjadi tradisi, kebiasaan turun temurun dalam peringatan Maulid, bahawa di akhir bacaan Maulid sebahagian hadirin berdiri ataupun semua hadirin berdiri kerana mereka mempercayai, yakni beriktikad lah, pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir. Itu kepercayaan mereka. Sebahagian lah, ataupun yang sebahagian lagi hanya ikut-ikutan. Orang berdiri, dia pun berdiri juga. Tak tahu pasal apa. Tanya pasal apa orang berdiri, tak tahu. Pasal orang berdiri, aku pun berdiri jugalah. Kan? Jadi macam tu. Maknanya ikut-ikutan, ikut orang. Macam hari Jumaat lah, solat Jumaat. Sehari lepas azan, dia pakat bangun. Sehari seorang bangun, semua pakat bangun untuk solat qabliyah Jumaat. Padahal mana mari sunnah qabliyah Jumaat tadi kan? Tu dia. Jadi maknanya tanya dia pasal apa? Pasal orang lain buat, orang sebelah buat, jadi semua orang buat. Kita yang tak buat ni jadi rasa macam bersalah pula. Rasa macam janggalnya aku tak buat, oleh semua buat kan. Tapi mana di atas dasar ilmu, maknanya kita tak buat lah. Kamu nak buatlah kan. Apa bukti dan dalil kamu? Jadi macam itulah. Kebanyakannya atau semuanya berdiri, dan sebahagiannya mungkin beriktikad bahawa Nabi hadir pada saat itu. Ini adalah kedustaan yang nyata. Satu perkara yang dusta, yang direka-reka. Sebab apa? Sebab firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun, Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka. Wara' ni makna belakang, bukan di hadapan kalau ikutnya kan. Wara' makna dia belakang. Fa amma man utiya kitabahu wara'a zahri, di belakangnya. Dan di belakang mereka ada barzakh, pemisah ila yaumi yub'atsun, hinggalah hari kebangkitan. Sebab itu alam kubur kita panggil dia sebagai alam barzakh. Alam barzakh sebab apa? Alam barzakh ni dia terbatas, terlindung antara kita dengan orang yang dah mati. Maknanya orang mati, roh dia pergi di satu tempat, Alliyin. Kan, kalau orang beriman pergi ke Alliyin, kalau orang kafir pergi ke Sijin kan. Jadi macam tu. Jadi maknanya dia tak tahu dah, orang yang dah mati dia tak tahu orang hidup ni buat apa dah. Putus terus. Kecuali apa yang dia tinggalkan daripada anak yang soleh, sedekah jariah, ataupun ilmu yang dia ambil manfaat dengannya. Jadi mana itu yang jadi bekal untuk dia di alam selepas kehidupan, iaitu alam barzakh. Jadi orang yang dakwa, dia kata maknanya orang yang dah mati dia akan balik, dia akan tengok kita semua, dia akan ziarah kita. Itu hanya andaian-andaian, khurafat, ya, benda yang dusta, tidak benar.
kerana tidak berdasarkan kepada sebarang dalil. Dan dalil menyatakan sebaliknya, bahawa orang dah mati dia tak tahu dah. Kan? Begitu juga Nabi SAW dikatakan kepada Nabi, fa innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, cerita tentang maknanya akan ada manusia-manusia yang akan diusir daripada haud Nabi SAW. Okay? Jadi maknanya Nabi panggil, aqulu ala ahlum wa halum, mari sini semua, kamu semua datang sini ke haud ini. Tetapi mereka lari. Nabi kita, la yuzadanna rijalun min ummati, akan diusir rijal, beberapa manusia daripada kalangan umatku, kan, daripada haud Nabi SAW. Kama yuzadul ba'irud dallu, sebagaimana diusir, dikejar unta-unta yang sesat. Maka aku berkata, mari sini, halummu, mari ke sini. Maka dikatakan kepada Nabi SAW, fa innaka la tadri ma ahdathu ba'daka, engkau tidak tahu apa yang mereka telah adakan selepas engkau. Hadis ini jelas-jelas bagi tahu bahawa Nabi SAW tak tahu lagi dah apa yang berlaku pada umat dia selepas dia wafat SAW. Nabi tak tahu dah. Ya? Jadi masa Nabi hidup, Nabi cerita kat kita, itu mukjizat yang diberikan kepada Nabi SAW. Adapun Nabi tadi, ruh dia hadir dalam majlis-majlis zikir, majlis-majlis nyanyian, nasyid, tariqat, apa semua tadi, itu hanya dusta para dajajilah. Dajajilah ni adalah jamak kepada dajjal, kadzab, para pendusta-pendusta, kan? Yang mencari kesenangan dengan menipu di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tak tahu dah. Maka Nabi kata, suhqan liman baddalu, jauh-jauhlah bagi mereka yang mengubah agama ini, mereka yang mengada-adakan bid'ah dalam urusan agama. Nabi kata jauh-jauh. Jadi maknanya ahlul bid'ah, dia tidak akan dapat menikmatilah air daripada haud Nabi SAW, kerana Nabi kata suhqan liman ghayyaru, jauh bagi mereka yang mengubah, liman baddalu, bagi orang yang mengubah, jauh tak boleh nak rasa daripada air haud Nabi SAW. Man syariba minhu lam yadhma ba'dahu abada, barang siapa man syariba minhu la yadhma'u ba'dahu abada, barang siapa yang minum daripadanya tidak akan dahaga selamanya. Ini cerita sebelum masuk syurga akan dapat menikmati air daripada haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jauhilah perkara-perkara bid'ah di dalam agama. Janganlah kita terpesona, janganlah kita tergoda dengan ajakan-ajakan yang merosakkan agama kita. Jangan kita, tengok ramai orang buat lah. Janganlah kira ramai, kan. Hak ramainya masuk neraka jahanam, hak sikitnya masuk syurga. Hak neraka tu ramai, na'udzubillah. Itu dia. Ini. Jadi nak beritahu kepada kita bahawa perkara setelah kematian tidak ada lagi. Tak tahu apa yang orang di dunia buat. Tapi mungkin mereka akan gunakan dalil-dalil yang lain, syubhah, dalil-dalil yang makna dia bukan maksud macam tu. Kalimatu haqqin urida bihal batil. Dalil tu benar, tapi maksud depa tu batil. Contohnya depa guna barang siapa yang memberi, yang berselawat ke atasku, Allah akan maknanya selawat ke atas dia sebanyak 10 kali. Kan, man shalla alayya marrah, barang siapa yang selawat ke atasku, kemudian kita bagi salam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan bahawa ruh tadi akan dikembalikan ke Nabi kemudian akan jawab salam kita. Jadi macam tu. Jadi maknanya kalau benda tu pun sahih pun, maknanya ketika itu saja. Kenapa kita nak pergi tambah-tambah dalam ketika-ketika ataupun masa-masa yang lain? Kenapa kita nak pergi reka tambah? Tak boleh. Berdiri wukuf di mana nas tu wukuf, di mana nas tu berhenti, di situ kita berhenti. Baik. Yang dimaksud barzakh, dinding pada saat tersebut, adalah pembatas antara dunia dan akhirat. Habis dah. Alam dunia dah habis dah cerita dia. Maka di alam akhirat pula. Alam akhirat kita akan melalui berapa langkah? Lebih kurang 13 langkah.
kan? Alam kubur, nafkhatu fis sur, nafkhatul ba'ts, kan? Kemudian apa lagi? Al-hasyar, 50,000 tahun, al-hasyar. Kemudian apa lagi? Al-mizan ataupun al-hisab, al-mizan. Apa lagi selepas tu? Imtihanul mu'minin. Lepas tu apa lagi? As-sirat, an-nar, al-qantarah, al-jannah. Maknanya ada 13 lagi lebih kurang. 13 darjat, 13 langkah kita akan sampai ke syurga. Jadi mana perjalanan kita ni? Berapa tahun? Yang Allah Taala beritahu, Allah kata fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah, itu di mahsyar sahaja. Satu hari sama dengan 50,000 tahun. Adakah tahun tu sama dengan tahun kita? Wallahu Taala a'lam bimuradihi. Hanya Allah Taala saja yang Maha mengetahui. Tapi nak ceritanya lamanya masa tu. Tapi alam akhirat tak macam alam dunia dah. Alam dunia ni kita berasa lapar semua. Berasa nak makan, berasa dahaga, berasa sakit perut, apa semua kan. Alam dunia. Alam akhirat ni nak cari toilet mana ada dah? Tak ada dah. Kan? Berada di mahsyar, ardun amlas, ardun bayda'u, bumi rata, licin. Tak ada yang tinggi, tak ada yang rendah. Semua sama. Di mahsyar. Bayda, putih. Kan? Kemudian di as-sirat, penuh dengan kegelapan, tak ada cahaya. Macam mana nak lalu di atas sirat kalau tak ada cahaya? Itu cerita alam selepas alam dunia. Dunia ni maknanya kita tak boleh lah, tak boleh nak fikirlah alam akhirat tu macam mana. Tak boleh nak fikir, tak boleh nak bayang macam mana. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Ma kana syakhsun ahabba ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada seorang manusia pun yang paling mereka cintai daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Para sahabat. Wa kanu idza ra'awhu, dan adalah para sahabat apabila mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok, lam yaqumu lahu, mereka tidak bangun pun untuk pergi menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak bangun pun. Tapi kalau kita tengok kumpulan-kumpulan tarikat ke apa ke kan, jadi kalau tok guru dia bangun, maka dia pakak semua pergi. Bukan takat bangun, sujud. Apa nama? Kucuk. Apa nama kaki tok guru dia tadi? Sujud. Pernah tengok tak makcik? Pernah kan? Tak pernah tengok. Saya pergi suruh balik anak-anak tolong buka saya kat aku nak tengok YouTube ni cerita pasal pok-pok supi ni sujud kat kaki tok guru dia bawah. Terus saya tengok mengarut buang masa makcik, bawa jalan lah. Kan? Tapi benda tu memang ada lah. Kan? Dah buang masa kan? Jadi benda tu mengarut. Duk sujud pada manusia tadi kan. Apa nama tu? Tariqat apa tu? Haqqani. Kan? Naqsyabandi apa semua tu kan. Yang sujud pada Allahu Akbar. Sujud pada tu kaki tok guru depa. Tok guru depa tu maknanya sama jahil dengan depa ya. Cuma janggut dia putih dan panjang. 2 kali janggut ataupun 3 kali janggut saya. Tu ya. Kan? Jadi maknanya jahil. Para sahabat tadi, yang mereka tadi sangat cinta, sangat kasih kepada Nabi SAW. Segala-galanya kalau boleh mereka nak serah pada Nabi. Nyawa mereka nak serah pada Nabi SAW. Tapi mereka tak bangun pun untuk menghormati hadirnya Nabi SAW dalam majlis mereka. Tak bangun pun. Mana nak kata sahabat ni kurang ajar ke? Nak kata sahabat ni biadab ke? Kita dengan sahabat ni siapa yang lebih biadab? Jadi orang yang buat bid'ah itulah lebih biadab terhadap Nabi SAW. Kurang ajar terhadap Nabi. Nabi kata buat takkan ni, dia pergi tambah lebih. Seolah-olahnya dia kata Nabi terlupa nak cerita. Ataupun Nabi malas nak cerita. Nabi tak larang, Nabi cakap Nabi tak cerita, cukuplah. Apa fikir sendirilah apa nak buat apa. Dia fikir macam tu. Jadi maknanya ahlul bid'ah ni mana adalah manusia yang kurang ajar terhadap Nabi SAW. Para sahabat yang begitu mencintai Nabi ni, mereka tak bangun pun. Sebab apa? Sebab Nabi larang. Nabi larang kita ni bila ada orang masuk, orang besar-besar ke, tok guru ke, siapa saja ke, masuk dalam majlis kita untuk kita bangun hormat terhadap dia. Kecuali yang berlaku kepada
kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Seorang sahabat ketika sampai berita pengampunan terhadap Ka'ab bin Malik yang 50 hari kena pulau tu kan. Dia masuk ke masjid, satu orang sahabat Al-Ansar ke sahabat bangun berlari dekat dia. Ucap tahniah kepada dia kerana pembebasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hak tu tak apalah. Kau tu baru nak masuk, kita tengok kita pun bangun. Pergi ke pintu tadi sambut dia, itu cerita lain. Itu cerita lain. Adapun dia dah masuk dalam majlis kita ni, kita pun nak bangun. Bangun. Selamat pagi cikgu. Kan? Benda tu tak diajar dalam sunnah Nabi SAW. Tapi kita kecil-kecil dah kena ajar macam tu dah. Kan? Ketua rejah kata, bangun. Kalau bahasa Arab tu, qiyaman. Kan? Assalamualaikum ustaz, ustazah. Jadi maknanya khilaf dengan sunnah. Nabi kata jangan bangun. Hampirlah kamu melakukan perbuatan orang-orang Rom. Kan? Nabi larang. Rom ni apa dia? Pokok Rom ni bila uzama mereka masuk, pembesar mereka masuk, mereka akan bangun bagi tabik hormat akan bangun menghormati masuknya pembesar ataupun uzama mereka itu. Saja. Jadi ini nak kena faham. Hadis riwayat Ahmad At-Tirmizi, hadis ni sahih. Para sahabat tak buat macam tu, tak buat macam kita dok buat ni. Jadi maknanya orang yang bangun dalam majlis tarikat, majlis zikir depa ni untuk menghormati kehadiran Nabi ni lebih teruk daripada orang yang bangun apabila pembesar mereka masuk. Depa ni bangun pada makhluk yang depa tak nampak. Yang tadi bangun pada makhluk yang mereka nampak. Hal ni tak nampak pun. Hanya khayal saja. Macam tu. Andaian saja. Ya'lamuna lima ya'lamuna, kerana para sahabat tadi mengetahui min karahiyatihi daripada kebencian Nabi SAW bagi demikian itu. Nabi benci, Nabi tak suka bangun hormat bila dia masuk. Siapa yang lebih besar daripada Nabi SAW di antara semua makhluk? Tak ada siapa lagi makhluk. Yang paling hebat adalah Nabi SAW, yang mesti kita kena cinta. Orang lain tak boleh kita cinta, Nabi seorang yang kita kena cinta. Itu dia. Maksud cinta tu tidak melebihi cinta Nabi lah. Hatta Umar Al-Khattab, dari Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, hadis Anas bin Malik, dia kata Rasulullah kata Rasul SAW, la yu'minu ahadukum, tidak dikira beriman seseorang kamu, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku ini paling dia cintai, min walidihi, daripada bapanya, wa waladihi, dan anaknya, wan nasi ajma'in, dan semua manusia. Maknanya aku ni kena nombor satu. Bila Nabi kata macam tu, Umar pun kata, ya Rasulullah, Umar kata uhibbu, dia kata apa? Qala Umar lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi. Ya Rasulullah, aku cintakan engkau lebih daripada segala-galanya kecuali diri aku. Aku kena cinta diri aku dulu baru aku cinta kamu ya Rasulullah. Cinta diri dia dulu baru cinta Nabi. Nabi kata apa? La ya Umar, tak boleh Umar. Kan? Hatta akuna ahabba ilaika min nafsika, sehingga engkau kena cinta aku ni lebih daripada diri kamu sendiri, sampai macam tu. Kan? Maka Umar pun kata, wallahi antal ana ahabba ilayya min nafsi. Ya Rasulullah, sekarang demi Allah engkau lah yang aku paling cinta, hatta lebih daripada diriku sendiri. Nabi kata, al-ana ya Umar, sekarang baru jadi. Sekarang baru kira kamu tu beriman yang sempurna, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni sahabat kan, manusia yang paling cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ke-8. Yang ke-9, sebahagian orang mengatakan dalam maulid, kami membaca sirah Rasul. Apa salahnya? Kami baca cerita Nabi ya, sirah Nabi. Hari itu kami baca sirah Nabi ya. Rabiul apa? 12 Rabiul Awal tu kan. 12 tu pun tarikh yang tak disepakati pun, tapi Rabiul Awal tu betul lah. Kan?
perjalanan hidup Rasulullah SAW, baca sirah hidup, sejarah Nabi. Tetapi pada kenyataannya mereka melakukan hal yang bertentangan dengan sabda Nabi dan perjalanan hidup beliau. Dia pun baca sirah tapi pun tak ikut pun cara Nabi SAW. Ada Nabi buat, Nabi ajar macam tu, dia kata tak cukup, tak puas. Alangkah baiknya kalau kita buat lebih sikit. Kenapa? Nabi tak sempat nak buat. Nabi sibuk dengan urusan pentadbiran, urusan peperangan. Jadi Nabi serah kepada kita lah untuk kita fikir nak buat apa yang molek dalam ibadat ni. Dia berfikir macam tu. Maka ramailah orang yang pergi reka ibadat ni, ibadat tu, ibadat ni, kan? Tu dia. Seorang yang mencintai Rasulullah SAW adalah yang membaca sirah beliau setiap hari, bukan setiap tahun. Baca sirah Nabi ni untuk bagi semangat pada kita. Rasa macam lemah semangat je, ambil buku sirah baca. Tengok sirah Nabi SAW, macam mana Nabi daripada awal dakwah Nabi sehingga kepada Nabi hijrah, sehingga kepada Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, macam mana kesedihan para sahabat tadi. Kan? Itu dia. Jadi setiap hari kita baca, setiap masa kita kenang sirah Nabi itu, setiap masa. Kan? Bukan setiap tahun. Mari setahun sekali barulah nak sibuk, nak buat program tu, program ni, majlis Maulid Rasul sana, Maulid Rasul sini, kan. Penceramah ni pun sibuk lah. Kan? Tengok siapa bidar yang paling tinggi, situ aku ambil. Bidar harga paling tinggi. Sana tu 3,000. Sini 5,000. Kan? Pergi hak jauh 5,000, hak dekat 3,000 tak mau. Hak dekat lagi RM50. Hak dekat lagi hanya nasi biryani kambing saja. Cari hak jauh tu. Okay. Bidar. Siapa bidar paling tinggi ke dapat? Tu dia terima penceramah hari ni macam tu lah. Okay. Wal'iyadzubillah. Nas'alullah al-ikhlas fil qawli wal amal. Itu dia. Baik. Belum lagi bahawa pada bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi, juga merupakan bulan di mana Rasulullah SAW wafat. Adakah patut kita bergembira pada hari Nabi wafat? Kan? Hari Isnin tu. Jadi maknanya Nabi SAW wafat ketika istaddat duha, ketika waktu duha yang dah panas. Orang kata dah panas waktu duha tu, tapi masih waktu duha lagi pada hari Isnin 12 Rabiul Awal, tahun yang ke-11 Hijrah. Nabi SAW wafat. Jadi pada hari itu mereka ni bergembira, berselawat, kata pada hari itulah juga Nabi SAW wafat. Macam mana kita patut bergembira dengan kewafatan Nabi SAW, padahal hari wafatnya Nabi itu hari yang paling besar musibah yang menimpa umat Islam. Sampai sahabat-sahabat tadi jadi keliru, jadi serabut. Umar Al-Khattab, Faruq hadhil ummah, yang digelar sebagai Faruq, yang sangat membezakan, hari itu dia terlupa yang Rasulullah tu boleh mati macam kita juga. Dia lupa. Dia kata apa? Rasulullah mamat. Rasulullah tak wafat, tak mati, tak meninggal. Walakin zahaba ila liqa'i rabbih, kama zahaba Musa bin Imran ila liqa'i rabbih. Tetapi Nabi pergi jumpa Tuhan dia sebagaimana Musa bin Imran pernah pergi jumpa Tuhan dia. Wala yarji'anna wala yuqatti'anna aydiyal munafiqin wa arjulahum. Dia akan kembali, dia akan potong tangan-tangan orang munafikin dan kaki-kaki mereka. Kata Umar, wallahi man qala bi anna Rasulullah mat la'a'luwannahu bi sayfi hadha. Siapa kata Rasulullah mati, aku nak panjung dia dengan pedangku ini. Umar terlupa saat macam tu. Sahabat ni habis terlupa ayat Quran. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum faman yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Sahabat terlupa ayat tu. Abu Bakar saja ingat, seorang Abu Bakar saja. Abu Bakar teringat ayat tu, dia ingat. Dia kata, ijlis ya Umar, duduk Umar, duduk. Abu Bakar tadi kan, itu dia Siddiq hadhil ummah, manusia terbaik selepas para anbiya alaihimus salatu wassalam. Abu Bakar Siddiq. Dia kata, ijlis ya Umar, duduk Umar. Dia pun baca ayat ni, wa ma Muhammadun illa rasulun. Tidak adalah Muhammad itu melainkan seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul,
yang berlalu selepasnya para rasul. Afa immata, adakah jika dia mati, au qutila, ataupun dia terbunuh, inqalabtum, kamu akan berpatah balik, ala aqabikum, di belakang kamu nak jadi murtad. Wa may yanqalib ala aqibaihi, barang siapa yang berpaling ke belakang, fala yadurrullaha syai'a, dia tak dapat bagi mudarat sedikit pun pada Allah Taala. Wa sayajzillahu syakirin, Allah akan bagi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Itu dia kan. Di para sahabat ni maknanya peristiwa kewafatan a'zamu da'iyatin ila Allah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, maknanya musibatul uzma, musibah yang terbesar yang menimpa orang Islam. Masa tu kita kena bersedih, kan? Sebab tu kata Anas bin Malik, sebagaimana diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan Al-Baghawi, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ma ra'aitu yawman qat, aku tak pernah tengok satu hari, dia kata, kana ahsan wala adwa min yaumin, yang paling indah daripada hari yang Nabi masuk kepada kami ke Madinah. Nabi berhijrah, Nabi sampai ke Madinah. Hari itu sungguh indah. Hari raya seronok sungguh. Seronok, tak macam hari-hari lain. Aku tak pernah tengok hari yang paling seronok lain daripada hari Nabi masuk ke Madinah pada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia kata, dan aku tidak pernah tengok juga hari yang paling teruk dan paling gelap daripada hari mati, hari yang wafat padanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat tadi kan, Madinah tadi jadi sunyi. Jadi sunyi. Kan orang kata jadi sayu, kan, sepi macam tu. Yang dengar hanya bunyi sedih, kan? Bunyi apa nama, tangisan sedih, kan, sahabat-sahabat. Jadi tak meraung-raung lah sahabat tadi. Maknanya contoh sahabat tadi sedih. Tak ada orang bunyi bising-bising, tak ada budak-budak duk berlari-lari di depan rumah, tak ada. Jadi sepi, sunyi. Kan yang dengar bunyi sosek, bunyi orang sedih. Orang bersembang pun tak, bersembang bercakap pun tak, nak ceritanya. Itu dia hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya sahabat-sahabat ni ketika Nabi nak wafat kan pada hari Isnin itulah. Yang mana Anas bin Malik juga dia cerita hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dia kata ketika mereka dalam solat fajar pada hari Isnin, Abu Bakar sembahyang jadi imam. Tiba-tiba Nabi SAW tadi buka langsir tirai itulah, kan, daripada bilik Aisyah. Nabi SAW tengok sahabat saf dalam solat, Nabi senyum dan ketawa macam itulah. Nabi senyum dalam keadaan sakit tadi kan. Ini ketika saat terakhir. Jadi Abu Bakar dia perasan Nabi SAW, dia jadi imam, dia perasan Nabi buka, kan, cuba tengok, ingat balik bilik Aisyah, bagaimana member tempat apa nama imam jadi sembahyang tadi kan, raudah di belakang tu kan. Jadi maknanya imam depan tu. Jadi dia perasan Nabi SAW tu buka langsir, dia berasa Nabi tu nak jadi, dah berasa kuat kot. Nabi nak mari nak jadi imam solat, maka dia nak undur ke belakang lah. Maka Nabi isyaratkan, teruskan solat kamu. Nabi isyaratkan, teruskan solat kamu. Maka orang Islam tadi berasa seronok lah, berasa seronok macam nak berhenti solat, Nabi sambut Nabi macam berasa nak berhenti solat. Kadu ayyaftutanu fi salatihim, hampirlah mereka tadi mana berhenti solat tadi. Seronok sangat macam tu. Jadi Nabi isyaratkan dengan tangannya sallallahu alaihi wasallam, an atimmu salatakum, teruskanlah solat kamu. Kemudian Nabi masuk ke bilik, Nabi jatuhkan langsir tu kan. Hadis riwayat tirai tu ada riwayat Al-Bukhari. Jadi maknanya Nabi SAW wafat di rumah ataupun di bilik Aisyah lah, kan. Itu kata Aisyah radhiyallahu anhu, riwayat Al-Bukhari juga, sesungguhnya di antara nikmat yang Allah yang terbesar ke atasku, bahawa Rasulullah wafat di rumahku pada hariku, giliran dia, baina sihri wa nahri, di atas riba dia, Aisyah radhiyallahu anha, wa anna Allah jama'a baina riqi wa riqi, Allah Ta'ala kumpulkan di antara air liurku dan air liurnya. Macam mana cerita dia? Cerita dia bahawa bila masuk saudara kepada Aisyah, iaitu Abdul Rahman bin Abu Bakar, dia bawa sugi, kayu sugi kan. Maka Nabi SAW tengok, yanzur ilaih, Nabi tengok ke kayu sugi tadi. Fa'araftu, kata Aisyah, wa'araftu, aku tahu, aku faham, dia nak sugi, dia suka untuk bersugi. Nabi SAW suka bersugi.
Faqultu akhudhuhu lak, saya nak ambil untuk engkau. Maka Nabi asyara bi ra'sihi, tak nak cakap dah. Asyara bi ra'sihi, isyaratkan dengan kepala aja, kan? Maka aku ambil sugi tadi. Fashtadda alaih, Nabi tadi semakin nazaklah, semakin nazak. Wa qalat ulinuhu laka, saya nak lembutkan kayu sugi ni. Maka dia pun kunyahlah, kunyah kayu sugi tadi kan, supaya lembut untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka air liur dia kena kayu sugi tadi, maka dia bagi pada Nabi sallallahu. Nabi isyaratkan, ya lembutkanlah macam itulah. Falayyantuhu, maka aku lembutkan kayu sugi itu. Bila Nabi sallallahu selesai daripada bersugi, maka Nabi angkat tangannya ataupun hatta rafa'a yadahu atau isbu'uhu, Nabi angkat jari dia macam tu, kan? Dan dia angkat mata dia nahwas saqfi, ke atas, ke bumbung tadi kan. Dan fa asghat ilaihi, Aisyah tadi dengar, dia letakkan telinga dia di bibir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Ma'al ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasyuhada was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma ighfirli warhamni walhiqni birrafiqil a'la. Nabi kita 3 kali birrafiqil a'la, birrafiqil a'la 3 kali. Dan wafatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A'zamu musibatin allati asabat muslimun, kan, asabat muslimin, musibah yang paling besar yang menimpa orang Islam ialah mautun Nabi, kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sepatutnya kita teringat sejarah ni. Oh, sedihnya kita kan, macam mana sahabat sedih bila kita terkenang tentang wafatnya Nabi. Maksud dia putusnya wahyu daripada langit. Habis dah, tak ada wahyu dah, kan? Habis dah cerita daripada langit. Maka kita nak kena amalkan apa yang ada baina daffatai al-mushaf, di antara dua sisi Al-Quran tadi, kan? Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluh. Beramallah kamu semua, nanti Allah akan melihat amalan-amalan kamu, dan begitu juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita dia. Jadi kita ni cinta Nabi macam itulah, kan? Bukan dia merapu. Kerana itu bersukacita di dalamnya tidak lebih utama daripada berkabung pada bulan tersebut. Patutnya bulan Rabiul Awal ni kita kenang lah, walaupun kita baca sejarah Nabi, itu kita tengok, oh, Nabi wafat tu. Kita kalau kita tak boleh juga nak apa, menjiwai hari kewafatan Nabi SAW tu. Pernah tak kita kematian sesiapa? Macam mana hari kematian orang yang kita cintai tu, kan? Hari tu sedih kan, satu keluarga semua sedih, kan? Semua hidung merah. Hidung merah pasal apa? Menangis, kan? Bukan semua sedih kerana kewafatan orang yang mereka cintai. Tapi mana had Nabi wafat tu lagi sedih, 10 kali 20 kali sedih lagi, kan? Itu dia. Yang ke-10, tak jarang peringatan Maulid itu berlarut hingga tengah malam. Sampai ke tengah malam apa semua tu, macam-macam lah, kan? Ada ceramah lah, apa semua. Yang pergi dengar ceramah tu bukan nak dengar mana pun. Tunggu tengok dalam periuk tu apa dia, kan? Biryani kambing ke apa ke, segala puding, segala tak puding semua ada, kan? Duk tunggu nak makan. Tu dia. Lepas tu sat lagi disajikan dengan nyanyian nasyid daripada kumpulan sekian-sekian, kan? Nasyid pula lepas tu, dengan kompangnya. Kalau di Indonesia sana siap dengan gitar lagi, gitar elektrik tu, gitar karan tu, kan? Cucuk dia pelak tu, prang dia, kan? Berselawat ke atas Nabi. Kita pun nak sampai ke tahap tu lah. Sebab apa? Sebab duk import puak-puak Indonesia tu. Maaf ke puak-puak lah, marah Indonesia lagi, ustaz ni kata kami tu, bukan kata lah maknanya geram hak puak-puak tu lah, hak bagus lah, hak jahanam ni, hak duk merosakkan orang ni, hak serban besar bakui ni, kan? Serban bukan nak kata nak hina orang pakai serban, tak lah. Duk mari duk ajak orang menyanyi apa semua tadi, kan? Daripada utara sampai ke selatan Malaysia, habis jahanam, kan? Bukan takat 6 jahanam, habis jahanam. Dia pun guna dalil juga. Dia pun guna dalil, tak bolehkah kami sayang pada Nabi? Orang Rom tu, orang Islam tu, bila Rom menang dalam peperangan,
Surah Rum tu dia kata, oi, orang Islam suka ghulibatir Rum. Kan? Surah Rum tu orang cerita pasal orang Islam gembira. Ini orang Rum yang bukan Islam menang dalam peperangan, kita boleh gembira. Ni Nabi kita lahir. Pasal apa kita tak boleh nak gembira? Puak-puak ni Wahabi lah sungguhnya mereka ni. Tu dia. Baik, sampai tengah malam. Sehingga menjadikan sebahagian mereka paling tidak, ini kita paling tidak meninggalkan solat subuh berjemaah. Bila kita pergi kita ajak mereka kita solat jemaah. Ni puak-puak Wahabi ni kata solat jemaah ni wajib ni, puak Wahabi ni. Kita kata Nabi suruh pergi sembahyang jemaah kalau sihat walafiat, belum sembahyang di rumah buat apa? Pergi masjid ataupun surau orang lelaki-lelaki tadi kan. Solat berjemaah. Ya. Meninggalkan solat subuh berjemaah. Malam tadi dah cinta Nabi, hari ni kita letih lah, tak payah nak cinta lah pagi ni, kan? Atau malahan tidak melakukan solat subuh sampai setengahnya tu, subuh bukan takat gajah, subuh rimau, matahari terbit dah. Tu dia, tak sembahyang subuh langsung pun ada. Yang malam tadi punyalah seronok, kan? Berhari raya. Kita di Malaysia ni banyak sangat raya. Tiap-tiap bulan boleh kata raya. Sama dengan puak Syiah Fatimiyah tu kan. Syiah Fatimiyah di Mesir tu, mereka ni sepanjang tahun ada raya. Sepanjang tahun raya. Jadi kita pun nak tiru puak Syiah tu juga. Bila orang cerita kat mereka marah. Jangan cerita pecah belah masyarakat. Pecah belah masyarakat. Kamulah pecah belah masyarakat. Kamu mau cerita yang sahihnya daripada Nabi SAW. Itu dia. Bila kita cerita, dia kata kita pecah belah masyarakat. Punyalah tak patut dan tidak adilnya. Yang ke-11, banyaknya jumlah orang yang menyelenggarakan peringatan Maulid bukan suatu alasan bagi pembenaran hal tersebut. Ramai orang buat, tak sepertinya betul. Jadi hujah orang kini, orang semua tak cakap macam hang cakap. Hang seorang cakap macam tu. Kan? Jadi maknanya dia ambil hujah masyarakat ramai. Apa yang orang ramai buat tadi betul. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, bila diajakkan kepada mereka apa yang Allah Taala turunkan, kan, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Dia kata kami nak ikut apa yang atuk nenek kami buat. Kamu ni siapa? Baru 3 hari hidup atas muka bumi, garam pun tak kenal garam kasar dan garam halus lagi. Garam bukit pun tak kenal, kan? Anak cakap benda yang kami tak pernah dengar. Ini tak jadi alasan. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala berfirman. Allah kata dalam surah Al-An'am ayat 116, wa in tuti' aktsara man fil ardi, kalau kamu ikut kebanyakan manusia di atas muka bumi. Siapa kata? Allah kata. Tak usah duk bangga lah kita ni pengikut kita sampai 200-300 ribu. Saya nak murid saya 300 ribu di Malaysia ni ramai. Tak usah duk bangga lah. Okay? Wa in tuti' aktsar, kalau kamu taat kebanyakan mereka yang berada di bumi, mana di Marikh tak ada lah, di bumi, yudilluka, mereka akan sesatkan engkau. Nescaya mereka akan sesatkan engkau daripada jalan Allah Ta'ala. Jadi kita kalau ikut orang ramai ni, memang kita ni, kan, jahanam lah. Orang ramai buat, maknanya kita ada ilmu tadi pun hanyut sekali dengan orang ramai juga. Itu dia. Kalau kita menyanggahi orang ramai, kan, perut kita kosong, ataupun ada segenggam beras saja, kan. Sebab apa? Sebab tak mau ikut orang ramai. Tak percaya kat rezeki Allah Ta'ala. Allah bagi rezeki kat kita ni, dia tulis siap dah rezeki, cukup. Hang duk susah hati apa ni? Kisah GST ni, minyak naik apa? Duk serabut kepala apa? Allah Ta'ala tulis rezeki kamu tadi sejak dulu lagi dah. Selagi mana kamu duk boleh duk hidup ni, rezeki tak habis. Gaji 7-8 ribu duk susah hati, GST duk bising apa? Kan? Guna perkataan GST, daripada sebut GST, sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah. Nah, jadi kita ni bila cerita kat kawan kita, dia kata awak hang seorang je alim, marah. Orang lain tak cakap macam hang cakap, hang seorang aja cakap macam ni. Kita maknanya kita bukan kira ramai tak ramai.
beriman kita kepada Allah Ta'ala tadi, pasal rezeki kita dia Allah Ta'ala dah jamin dah kan. Tak susah hati apa. Jadi orang beriman ni tak susah hati. Naiklah minyak RM10 pun tak susah hati pun. Kalau itu musibah kita kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allah ganti, berilah pahala aku di atas musibah aku ini, gantikanlah untuk aku dengan yang lebih baik darinya. Tiba-tiba orang hadiah kat kita pakai solar, lagi baik. Tak ada masalah apa, doa kita makbul. Tak ada masalah apa. Jadi tak susah hati apa. Rezeki Allah Ta'ala dah jamin. Orang nak menipu kita tu, dia kalau kita tahu, kita ambil tindakan lah. Dia tipu kita kan, kedai-kedai lah. Kalau ni kedai-kedai banyak duk menipu orang kan, dia pun duk ambil kesempatan. Jadi kita kena cerdik juga masa tu. Itu dia. Baik, pasal apa cerita GST saya pun tak tahu. Tapi nak ceritanya kita wajib beriman kepada Allah Ta'ala. Rezeki itu Allah Ta'ala dah sedia. Duk jaga lidah. Jaga lidah, duk kata kawan tu, duk kata kawan ni, duk bagi berat bakul dosa ayah. Hang diam, kira dosa kita. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim kan. Jadi gitu. Baik. Sampai ada kawan hantar WhatsApp. Dia kata apa? Hari ni kita niat, aku bayar GST ni kan, aku niatkan haram ke atas orang yang makan GST. Oh, dia suruh macam tu pula. Kan? Kita kata hang ni kan. Tu macam-macam dia bodoh hantar tu. Dia bodoh hantar macam-macam kan. Handphone ni kalau boleh nak hampuk pergi jana buang. Tak larat nak baca. Kan? Tu dia. Baik. Jadi kalau kamu taat kepada kebanyakan manusia, kebanyakannya akan menyesatkan kamu. Jadi jangan pandang kepada majoriti. Tak sepertinya majoriti itu mereka di pihak yang benar. Kalau seorang pun dia berada di pihak yang benar, maka kita bersama dengan dia. Bersama dengan dalil Al-Quran dan hadis yang sahih. Hudzaifah radhiyallahu taala anhu berkata, setiap bid'ah adalah sesat. Meskipun manusia menganggap hal itu baik. Kullu bid'atin dalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Kata Hudzaifah. Siapa Hudzaifah? Radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi. Kullu bid'atin, segala bid'ah dalam urusan agama adalah sesat. Wa in ra'ahan nasu, sekalipun manusia ni tengok hasanah, baik. Sekalipun orang kata apa salahnya? Apa salahnya tu lah hasanah tu maksud dia apa? Apa salahnya? Kan? Kalau apa salahnya, jom kita sembahyang qabliyah zuhur berjemaah. Apa salahnya pula? Tak mau buat pula. Kan? Paksa imam, kita paksa imam. Tu imam, hari ni saya nak paksa tu imam qabliyah zuhur berjemaah. Kan? Dia nak kata apa? Dia kata kita hang melampau orang. Hang buat apa yang orang tak pernah buat. Begitu juga benda lain. Kan? Tu dia. Kita nak cerita ke orang, nak bagi depa faham. Rasanya depa faham, tapi kerana apa? Nafsu tadi kan, ammaratum bisu tadi, yang duk ajak buat jahat tu, mana tutup segala, mana akal yang waras tadi kan, tak boleh nak terima. Bagilah penjelasan macam mana pun. Ada saja dia nak kali. Dia nak kali pusing kot tu, pusing kot ni. Kan? Lah kali orang macam tu kita nak kata apa? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kan? Goodbye. Selamat tinggal. Sikap Yahudi macam tu, dia orang marah Ustaz. Memang dia marah, tapi memang betul ya. Kan orang kata dia kata hang kata kami Yahudi. Kita bukan kata hang Yahudi. Sikap kamu tu macam Yahudi. Dia kata kita kata dia tu Yahudi pula. Macam tu lah. Buat macam mana kan? Letih. Nah tu. Yang ke-12, Hasan Al-Basri. Ini Sayyidut Tabi'in ni kan. Hasan Al-Basri. Itu dia. Ulama besar tabi'in. Dia kata, inna ahlas sunnati, sesungguhnya ahli sunnah, hum aqillatun fima madha, mereka sedikit dulu generasi awal umat ini, mereka ni sedikit. Wa hum aqillatun fima baqa, dan mereka akan tetap sedikit selepasnya. Mana akhir zaman mereka juga jadi sedikit. Ahli sunnah tadi kan. Adapun hadis
tentang sawadul a'zam tu, hadis tu tak sahih. Kan, naklah kamu ikut sawad al-a'zam, jumlah golongan yang ramai, ikut majoriti. Itu hadis tak sahih ya. Tapi hak ni yang digunakan oleh depa. Man syadza finnar, semangat dia kata. Siapa yang duk seorang dalam neraka jahanam. Duk ulang hak tu lah. Tu dia. Mereka tidak mengikuti para tukang maksiat dalam kemaksiatan mereka. Tidak pula para ahli bid'ah dalam perbuatan bid'ah mereka. Mereka bersabar atas sunnah-sunnah. Sabar. Okay? Sampai mereka menghadap Tuhan mereka. Demikianlah, kerana itu jadilah ahli sunnah. Jadilah ahli sunnah. Okay? Jauhilah bid'ah. Jadi kita kena bersabar di atas as-sunnah. Saya baca satu hadis kat kawan-kawan. Cerita asmi' wa ati', taat dan patuhlah. Kan? Walaupun sultan ataupun raja ataupun pemerintah itu dia mengambil harta kita, dia rampas harta kita, Nabi kata dalam hadis tu kena patuh dan taat. Sahabat kata, wa in akhadha mali, walaupun dia ambil harta saya. Nabi kata walaupun dia ambil harta kamu. Wa in daraba zahri, sekalipun dia pukul belakang saya. Nabi kata walaupun dia pukul belakang kamu. Kena patuh dan taat. Kena dengar. Siapa kata? Nabi kata. Habis tu hak kita macam mana? Nabi kata sallallahu haqqakum. Mintalah pada Allah Ta'ala hak kamu. Saya hantar kat kawan-kawan tu kan. Depa sindir kita balik. Kata Azhari, kan? Taat kepada pimpin walaupun dia tibai belakang hang, kan? Cakap Kedah lah. Kan? Depa sindir kita balik. Saya kata, hang sindir Nabi kata no. Hang buat main-main. Nabi kata ni, bukan aku kata. Kan? Jadi dia maknanya tak tahulah dia nak letak ceruk mana hadis tu. Jadi karut. Jadi karut habis. Jadi kalau satu hadis pun kita tak boleh nak beriman, macam mana hadis yang lain berlambak-lambak lagi? Kata cinta Nabi. Kok mana yang cinta Nabi tu? Mari sesuatu yang tak selari dengan hawa nafsu dia. Kan? Dia tak buah tapak kaki dia. Wal'iyadu billah. Itu dia. Ini manhaj. Sebab tu kita belajar buku manhaj ni. Manhaj Nabi SAW. Ramai orang dia alim dalam bab fiqh, alim dalam bab hadis. Tapi mari bila sampai bab manhaj, dia kona banyak. Dia banyak kona. Kan? Macam jalan Genting Highland tu kan. Kona banyak. Saya pun tak pernah sampai Genting Highland. Tapi asal jalan kona banyak kot. Kan? Dia kona tu banyak lagi pada jalan tu. Lah sekali kona punya kona jahannam, na'udzubillah. Sesungguhnya yang ke-13, sesungguhnya yang pertama kali mengadakan peringatan Maulid adalah Raja Muzaffar di negeri Syam pada awal abad ke-7 Hijriah. Sedangkan yang pertama kali mengadakan Maulid di Mesir iaitu Bani Fatimiyah, Daulah Fatimiyah kan, kerajaan Syiah ni. Itu dia. Jadi Syiah tadi dia duk berangan lagi lah. Nak wujudkan balik daulah dia dulu macam dulu kan. Dia pernah memerintah satu masa dulu di sekitar tahun 900 Masihi macam tu lah. 906 Masihi macam tu di Mesir kan. Dia masuk. Dia duk berangan-angan lagi lah. Sebab tu dia duk buat lah ni. Tapi maknanya kan, kena serang teruk lah kan. Syiah tadi. Dalam macam tu pun ada yang nak mempertahankan puak Syiah ni. Ada yang nak mempertahankan dia. Kata puak ni Syiah Zaidiyah lah apalah. Ni semua kerja Saudi ada kepentingan lah apalah. Ni semua kan. Mulut jahat. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir adalah orang-orang kafir dan fasik. Puak-puak Fatimiyah ni, puak-puak ni kafir dan fasik. Dia kata baca balik bab kuburan-kuburan di Zarhi. Kalau tengok dalam muka surat 93 buku saya sebelum ni, bahagian 21 dia cerita balik. Kan yang dulu kan kita pernah baca dulu. Cerita pasal puak-puak Syiah ni mengagung-agung sujud sembah kepada kuburan yang dianggap sebagai kubur Husain, kan? Jadi kubur para imam depa, hatta Khomeini, kan? Yang jahanam itu, yang dah mati itu kan, depa ni macam mana depa buat dekat dia kan? Jadi Allah Taala aib dia masa dia mati sedih. Pengikut dia pakat pitarik kain dia seorang sikit sampai tak ada kain dah tutup.
dia punya apa nama, dia punya tu, jenazah ataupun jasad, kan, ataupun bangkai dia. Khomeini tadi. Tapi hari ni itulah di Malaysia kita ni, Syiah ni tak tahulah. Sampai ada dalam parti Islam yang dia anggap sebagai parti Islam, kan? Ada puak-puak Syiah ni berlambak-lambak. Cuba nak mempertahankan Syiah tadi, kan. Dan pimpinan mereka pun ada Syiah juga, tak mengaku sampai ke sudah, kan? Tak mengaku. Itu. Baik, seterusnya bahagian yang ke-35. Cara mencintai Allah dan Rasulnya. Cara dia macam mana pula? Adakah dengan menyanyi ya hanana? Adakah macam tu cinta Nabi? Ya kan? Berzikir berlompat-lompat macam kera makan belacan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbun Allah." Katakanlah, jika kamu semua cintakan Allah, fattabi'uni, ikut aku. Cinta Allah, ikut Nabi. Yuhibbukum Allah, nescaya Allah akan cintakan kamu. Wa yaghfir lakum, dan Allah ampunkan bagi kamu zunubakum, segala dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini dia. Jadi nak cinta, dapatkan cinta Allah Ta'ala, kena ikut Nabi lah. Bila ikut Nabi dan cinta Nabi, maka barulah Allah Ta'ala cinta pada kita. Dalam satu hadis, Nabi kata, "Inna Allah idza ahabba 'abdan nada Jibril." Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala sayang seseorang hamba, Allah akan panggil Jibril alaihi salam. Allah kata, "Ya Jibril, inna Allah yuhibbu fulanan fa'hibbahu." Ya Jibril, Allah Ta'ala sayang kat si fulan daripada hamba dia, kamu sayanglah dekat dia. Fanada Jibrilu fi ahli samai, maka Jibril pun menyeru segala penduduk di langit, yakni para malaikat. Innallaha yuhibbu fulanan fa'hibbuhu, sesungguhnya Allah Ta'ala cinta pada si fulan, kamu semua kena cinta dekat dia. Summa yudha' lahul qabul, kemudian diberi kepada orang tadi qabul, maknanya apa yang dia minta tadi Allah Ta'ala perkenankan. Allah makbulkan permintaan dan doa dia tadi, kan. Ada di antara hamba-hamba Allah yang mereka itu doa mereka mustajab, kan, macam Uwais Al-Qarni yang kita tengok tu, kan. Uwais Al-Qarni ni maknanya dia tak pernah jumpa Nabi. Sebab apa? Sibuk dia jaga mak dia, kan. Sibuk jaga mak dia, dukung mak dia sana sini. Kita ni nak dukung mak kita ke? Lah ni tak payah dukung, ada kursi roda, ada wheelchair tu, kan. Senang, tak payah nak dukung mak kita. Dulu ke, kan, orang Kedah kata kokong, kan. Tahu tak kokong? Kokong ni tak atas belakang lah, bawa mak dia ke sana ke sini ni. Uwais Al-Qarni ni, kan, dia jaga mak dia sungguh, okay? Jadi Allah sayang dekat dia. Nabi kata ni, Uwais Al-Qarni ni, nanti dia mari suruh dia berdoa. Umar tunggu. Tengok bila sampai, dia kata, hang kena doa dekat aku, kan. Doa untuk Umar yang cukup hebat. Allah cop syurga, suruh kawan tu doa untuk dia lagi, no. Allahu akbar. Jadi kita ni, itulah, kita suruhlah siapa saja tolong doakan untuk kita. Mana tahu kok kena kawan tu doa dia makbul, kan. Jadi kita dia doa, tak ada masalah apa. Nabi sunnah ketika musafir, Nabi kita la tansawna fi ya akhi la tansawna fi du'aika, la tansawna fi du'aikum, jangan lupakan kami dalam doamu, kenang daku dalam doamu, kan. Itu orang duk kata selalu, kan. Orang duk kata selalu, kenang daku dalam doamu. Jadi maknanya kita minta ke kawan kita sentiasa doakan kita, tak ada masalah apa. Sunnah doa bizahril ghaib, kan. Jadi orang tak tahu kita doakan untuk dia. Kita doakan untuk orang. Jadi malaikat kata amin walaka misluhu, untuk kau pun macam tu juga. Jadi tak rugi. Kita doakan untuk orang, tak rugi. Itu cerita dia. Jadi itu hadis kalau Allah Ta'ala cintakan seseorang lah. Dalam satu hadis lagi Allah Ta'ala, Nabi kata, "Inna Allah idza ahabba 'abdan ibtalahu." Allah tadi, kalau Allah cintakan seseorang, Allah akan uji orang tu. Lagi besar ujiannya, lagi besar pahalanya. Inna 'azamal jazaa'i ma'a 'azamil bala'. Kan? Besarnya pahala seseorang diukur mengikut besarnya ujian yang menimpanya. Sebab tu Nabi SAW ni ujian dia sangat berat, kan. Ujian dia sangat berat. Kenapa? Pahala dia tadi sangat
Sangat banyak. Jadi kita ni bersedialah untuk diuji. Piramli kata apa? Tak tahulah. Kan? Kena uji. Dia pun pandai, dia mungkin dia baca hadis kan. Dia baca hadis, lepas tu dia buat lirik lagu dia. Kan? Jadi orang tua kita pun, orang muda pun dengar cerita lagu Piramli, meleleh air mata. Sedih. Itu dia. Baik. Yang kedua, Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kita dah baca tadi kan? Hadis tu. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga aku ni dia paling cintai daripada ayahnya. Tengok dalam ni hadis ni sebut ayah dulu, lepas tu baru anak. Jadi maknanya kita nak kena utamakan ayah kita, baru kemudian anak kita. Jangan kata kat ayah, ayah saya bulan tak boleh bagi duit kat ayah lah sebab anak saya nak pakai duit. Jangan kata macam tu. Ayah nombor satu. Kan? Bagi dulu kat ayah. Kan? Kalau ayah kata aku tak berhajat lah pada duit hang, duit aku berlambak, kan? Aku tak larat nak kira duit aku. Okey. Hang tak bayarlah, tak apalah. Jadi maknanya kita utamakan ayah kita. Ayah kita pakai kereta kita, dia ambil kunci tak minta kat kita ke. Pakai baju kita, kot kita ke apa ke, dia pakai tak minta kat kita. Jangan kita duk kata apa. Ayah kita nombor satu lah. Jadi lagi nombor satu mak kita lah. Lepas tu ayah kita. Lepas tu baru anak kita kan. Nabi kata min walidihi. Sebab manusia ni sangat mencintai ibu bapa dia, lebih daripada anak dia. Wa waladihi wan nasi, dan manusia semuanya. Itu. Yang ketiga, ayat di atas menunjukkan bahawa kecintaan kepada Allah adalah diwujudkan dengan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mentaati apa yang beliau perintahkan dan meninggalkan apa yang beliau larang. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Senang je. Apa yang Rasul bawa, ambil. Apa yang Rasul larang, tinggal. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Takat mana kamu paling mampu buat, takwalah kepada Allah. Itu dia. Menurut, yakni mengikuti hadis-hadis sahih. Ikut hadis-hadis sahih yang beliau SAW jelaskan kepada umat manusia. Jadi hadis ni sangat banyak lah. Bukan ribu, bukan ratus ribu, juta. Yalah, hadis ni apa dia? Nabi cakap, Nabi buat. Sukutuhu, diam Nabi, pergerakan Nabi. Tu hadis. Pengakuan Nabi SAW banyak sangat lah. Dah 23 tahun tadi kan, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, kan? Jadi maknanya banyak yang Nabi cakap, banyak yang Nabi buat. Tak heranlah Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dia ni hafal alfu hadis, juta hadis. Hafal. Tu pun tak cukup lagi duk bawa kertas dengan pen. Bukan kertas macam kita ni lah dulu. Bila sebut kertas ni yang sesuai pada zaman dia lah. Kulit apa nama, kulit ke apa, tak kisahlah. Kan, pelepah ke apa. Orang tanya, Imam Ahmad duk bawa dakwah dengan kertas lagi ke? Dia kata ma'al mihbarah ilal maqbarah. Bersama dengan dakwah ni, kan, sampai masuk lubang kubur. Mana mengaji sampai mati. Nak kira, kalau nak kira kan Imam Ahmad ni berapa ratus kali PhD dah. Kan? Kalau PhD kita hari ni lah, tak ada tandingan lah dengan orang hari ni kan. Kita semua lah ni semua main tu lah. Tesis pun pakai tanukrat. Kan? Seminggu siap tesis. Orang pergi masa 4 tahun buat tesis PhD, dia sebulan siap. Yalah, senang lah, kitab semua duduk dalam tu. 5,000 kitab duduk dalam tu. Tekan dengan jari lah. Ingat perkataan dia. Ingat satu perkataan hadis. Hak sahih daif orang tolong cari lah. Tinggal nak sebut dia. Hadis sahih. Disahihkan oleh Syekh Albani. Disahihkan oleh Syuaib Al-Arnaud. Disahihkan oleh Ahmad Syakir rahimahullahul jami'. Itu dia cerita dia kan. Jadi kita hari ni nak belajar apa? Aku ada PhD. 3 PhD. Orang tak heran lah. Yang orang herannya tengok macam mana ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia kamu tadi di sisi Allah Ta'ala adalah
orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Ya. Tukar bateri. Kita pun nak habis dah. Kan? Tidaklah kecintaan itu dengan banyak bicara yang tidak disertai dengan mengamalkan petunjuk. Cakap je banyak. Forum sana, forum sini kan. Forum perdana lah, forum apa lagi, Pertuan Saga lah, apalah. Kan? Jadi cakap banyak. Mana dia amalan je kan? Dari mana perintah dan sunnah-sunnah beliau tidak disertai dengan amal petunjuk Nabi, tak ikut perintah dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, adapun hadis sahih di atas yang mengandung pengertian bahawa iman seseorang muslim tidak sempurna sehingga ia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaannya terhadap anak dia, orang tua dia, anak dia dan segenap manusia. Bahkan sebagaimana ditegaskan dalam hadis ini, hingga melebihi kecintaannya terhadap dirinya sendiri, macam Umar tadilah. Ya Rasulullah, aku cinta kat engkau lebih daripada segala-galanya kecuali diriku. Aku cinta diri aku, baru aku cinta kamu. Nabi kata, tak boleh. La ya Umar, tak boleh. Nanti nak kata macam mana? Kata macam ni, aku cintakan engkau ya Rasulullah lebih daripada segala-galanya, hatta daripada diriku. Dia kata, ya Rasulullah, demi Allah, sekarang ni saya cintakan Rasulullah lebih daripada segalanya, hatta diri saya sendiri. Nabi kata, sekarang baru okey. Kan, bukan Nabi kata macam tu lah. Maknanya faham macam tu. Saya kata ustaz ni reka hadis. Kan, Nabi kata, al-ana ya Umar. Sekarang ya Umar. Sekarang baru betul iman kamu macam tu. Ini dia. Baik. Pengaruh kecintaan itu tampak ketika terjadi pertentangan antara perintah-perintah dan larangan-larangan Rasulullah SAW dengan hawa nafsunya. Tadi macam tadilah. Allah Ta'ala uji kita dengan satu peristiwa, yang mana peristiwa tadi kita ni jadi serabut apa semua. Padahal hadis dah cerita dah jalan penyelesaian dia. Sabar. Nabi kata, isbiru hatta talqauni 'alal haud. Kan? Sabarlah sehingga kamu semua bertemu dengan aku di al-haud. Atau maqal Nabi SAW. Nabi suruh macam tu. Jadi dia jawab juga. Dia kata, takkan kita ni nak duduk diam saja? Jawab juga. Takkan tak boleh bantah sikit pun? Takkan tak boleh nak membela diri? Takkan tak boleh nak mempertahankan diri? Macam-macam takkan lagi. Kan, takkan. Dia bila kita cerita kat dia mana dia mufarakah kita lah. Mufarakah ni ditinggal kita lah. Dia tak mau berkawan dengan kita, kelas kita boleh tak mau pergi dah. Kan, kita ustaz ni apa ni, nampak teruk sangat ni ustaz ni. Melelong teruk sangat ni, bukan takat melelong sikit-sikit. Melelong banyak ni. Tak untuk pergi lah kelas dia, duduk mengaji lah dengan dia ni. Ni duk rosak orang lah. Kan. Duk taksub ya ustaz ni, taksub ni. Kan, ikutlah. Kan, kita nak kata apa? Kan, biarlah kau lah buat, ikut suka kau. Tu. Baik. Keinginan isteri. Jadi makna isteri kita tadi nak kan sesuatu yang bercanggah, umpamanya lah bercanggah dengan tunjuk ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tak ikut kehendak depa tadi. Begitu juga anak-anak kita serta segenap manusia yang ada di sekeliling yang terlupalah makcik nak silent. Hari ni giliran saya pula, tu giliran makcik kan. Tak apalah. Jika ia benar-benar mencintai Rasulullah SAW, ia akan mendahulukan perintah-perintahnya dan tidak menuruti kehendak nafsunya. Dia tak ikut kehendak nafsu dah. Okey? Itu dia. Keluarga atau orang-orang di sekelilingnya. Jika kecintaan itu hanya dusta belaka, maka ia akan mendurhakai Allah dan Rasulnya, lalu menuruti syaitan dan hawa nafsunya saja. Ini dia. Lambat lagi no? Tak apalah. Kita baca nombor 5.
Jika ada menanyakan kepada seorang Muslim, apakah anda mencintai Rasulullah SAW? Ia akan menjawab, benar. Akan kukorbankan jiwaku dan hartaku untuk beliau. Semangat dah. Tapi jika selanjutnya ditanyakan, kenapa anda mencukur jenggot? Ataupun tambah sikit lagi, kenapa anda tidak pakai seluar cingkrang? Seluar cingkrang tau, seluar cingkrang. Seluar senting. Indonesia punya bahasa sedap ni, bunyi macam kerang, cingkrang. Baik, kenapa anda mencukur jenggot? Jenggot ni janggut, sedap bunyi jenggot ni, tukang ni, janggut. Dan langgar perintahnya dalam masalah ini. Dan itu pasal apa? Lawan Nabi. Kata cinta Nabi. Dan anda tidak meneladaninya dan dalam penampilan akhlak. Jadi bahkan dia kata sebaliknya, hang ni simpan janggut, nampak ni persepsi ni geng pengganas ni, layak title pengganas ni. Sebab apa? Sebab janggut sama dengan janggut puak-puak tu. Dia kata, aduh, kan, Wahabi ya. Pasal apa kata saya Wahabi? Tu seluar senting. Seluar senting Wahabi ya. Tu orang duk main taekwondo silat seluar senting tak Wahabi pun. Taekwondo tu soal lebur main silat tu kan. Silat dia pakai seluar separuh betis, sunnah tu. Silat gayung silat apa, mana ada silat gayung dulu pakai seluar bawah pukul lali. Kan? Dulu tok guru silat semua seluar separuh betis. Sunnah tu. Tak sunnah tu ceritalah tak sunnah kan. Baik. Dia akan menjawab, kecintaan itu letaknya dalam hati. Ni, cinta dalam hati. Kan? Bukan nak payah cerita ke orang aku cinta padamu kan. Dalam dia kata, dan alhamdulillah hati saya baik. Kita mengatakan padanya, seandainya hatimu baik, nescaya akan tampak secara lahiriah. Baik dalam penampilan, akhlak maupun ketaatanmu dalam beribadah, mengesahkan Allah semata. Sebab Rasulullah SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam jasad ada seketul daging. Idza salahat, bila dia baik maka baiklah jasad semuanya. Bila dia rosak maka rosaklah jasad semuanya. Itulah dia hati. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Yang keenam. Hadis ni ke? Hadis ni lah. Okey, insya-Allah. Ada soalan? Ya. Ustaz, kalau kita kaya yang memang dengar majlis ilmu yang sunnah ni, tapi pada masa yang sama kita jumpa juga ustaz-ustaz lain tu, ustaz tu tak kurang bagusnya lah kan, dia pakar dalam Al-Quran tu. Jadi bila sunnah kata Yasin tu jangan amalkan ni, dia orang dah nak buat lah. Tapi bila datang tanya pula ustaz yang ni, ustaz ni kata walaupun dia dhaif, benda tu lebih baik daripada tidak baca Al-Quran langsung. Jadi hati karya ni dah jadi berbagi-bagi dah. Macam tu kan Ustaz. Jadi dia orang teruskan. Bila dia orang teruskan, yang kita tak nak amalkan, yang ada yang tak nak amalkan tu, macam dia orang warning lah pula. Kau tak nak ikut, besok kau mati, siapa nak mati? So statement itu sangat mencabar. Itu satu ugutan tu. Ya. Jadi statement tu sangat ni lah Ustaz. Ya, jadi soalan dia macam mana tu? Tu bukan soalan kan? Tu cerita. Macam mana kita nak nak insafkan lah yang dia orang ni, padahal dia orang pun belajar juga kan, datang kuliah juga, tapi sebabkan yang ni pakar Al-Quran, dia terima lah juga. Macam tu Ustaz. Bila tanya saya macam mana nak buat ni, saya tak erti lah nak kata apa lah. Bila tanya kita nak buat ni, sebab ni kita ni, situasi kita ni tak sama, berbeza-beza. Kan? Jadi cumanya apa yang diajar oleh Nabi SAW, kan? Nabi kata balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Wa innama 'alaikal balagh wa 'alaina al-hisab. Allah kata, kerja kamu sampaikan, ceritakan kepada orang mana dia benar, mana dia batil. Kan? Itu kerja kita. Jadi kerja nak buka pintu hati depa ni bukan kerja kita. Jadi bila kita fikir itu, kita jadi serabut.
Kita jadi serabut. Teratin yang kata Jadi maknanya kita buat setakat kita mampu. Kita sampaikan kepada orang. Jadi kalau soalan-soalan dia yang kita boleh jawab, kita jawab lah macam tadi. Kalau mati esok siapa nak mandi, kami tak ada orang nak mandikan kau. Kita jawab balik, takkanlah. Kan? Orang mati dia tak tahu apa dah. Tu tanggungjawab orang hidup. Orang mati kalau hampa campak dalam laut pun dia tak ada apa dah. Kan? Ikut suka lah hampa nak pergi letak depan rumah ke, sampai berulat ke apa, tu pulang lah. Aku bukan ada dosa apa dah. Kan? Macam tu. Dia jadi ugut kita. Maka kita kata, orang mati bukan tanggungjawab orang mati dah. Kalau orang mati punya tanggungjawab kan, lari selerak bel orang hidupnya. Dia kita tak payah, aku mandi sendiri. Susah lah. Kan? Jadi mana tanggungjawab orang itu. Itu. Jadi maknanya kita di samping kita ceritakan pada kawan-kawan kita dengan uslub tadi, maknanya apa nama, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, kan? Hikmah dan mau'izah al-hasanah tadi, mudah-mudahan dia dapat petunjuk. Kalau kita pergi turis bubuh M16 kat kepala dia, kan? Hang ni ahli bid'ah. Dia pun tak tahu bid'ah tu apa benda. Dia ingat bid'ah ni apa benda, kan? Cendol ke apa ke. Dia pun tak tahu. Jadi kita maknanya kan, likulli maqamin maqal. Setiap tempat ada perkataan yang kita boleh cakap lah. Tengok orang lah dakwah tadi pun dia ada apa nama, dia punya darjat dia, kan? Darjat dalam berdakwah. Itulah kita doakanlah insya-Allah. Tapi al-mustaqbalu lil Islam, masa depan itu untuk Islam dan untuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma 'alaika illa al-balagh wa 'alaina al-hisab. Tugas kamu hanya menyampaikan, kerja nak bagi hidayah itu adalah kerja Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Itu ya. Habis? Ustaz, Ya. macam bernama bacaan Yasin, Ustaz, dia dinyatakan sebagai hadis yang daif. Jadi apakah hukumnya bila kita beramal dengan baca Yasin tu? Kita dah tahu dia daif, tapi kita baca juga. Adakah bersalahan ataupun boleh dibuat, tetapi kita kadang-kadang baca Yasin, kadang-kadang baca Kahfi. Adakah bersalahan dengan apa nama? Tunjuk ajar. Tujuan kita membaca amalan Baik. Jadi maknanya Yasin itu Al-Quran. Yasin surah daripada surah-surah Al-Quran. Saya nak bagi satu kaedah. Yang hari Sabtu baru ni saya dah bagi kaedah tu. Saya rasa tak ada yang ada kot. Ada siapa datang hari Sabtu? Tak ada, kan? Kaedah ni ada 6 kaedah yang kalau kita buat bertepatan dengan dia, maka kita berada di dalam daerah sunnah. Kalau kita keluar daripada 6 perkara tu, maka kita dah jadi ahli bid'ah. Yang pertama, kan? Sebab. Yang pertama, sebab. Lagi saya cerita sikit. Cerita dulu sebab. Yang kedua, jenis. Pertama sebab ni sebab ibadat lah. Sebab ibadat. 2, jenis ibadat. Yang ketiga apa, Syahid? Tak ingat? Ya. Yang ketiga, kadar ataupun bilangan dia. Yang ketiga, kadar atau bilangan ibadat tu. Bilangan ibadat. Yang keempat, kaifiat ataupun cara dia. Yang kelima, masa dia. Yang keenam, tempat. Perlahan. Kat mana? masanya. Yang kelima masa. Yang keenam tempat. Sebab, jenis, bilangan ataupun kadar dia, kaifiat, masa dan tempat. Jadi dalam 6 perkara ni, kalau kita buat bertepatan dengan Nabi SAW, maka kita ikut sunnah. Kalau kita menyeleweng daripadanya, maka kita ahli bid'ah. Apa dia penjelasan dia? Contoh saya bagi satu contoh. Sebab ni, kan? Sebab ibadat tadi. Apa dia sebab yang pertama, Syahir? Ingat tak? Sebab dia? Sebab Maulidur Rasul. Sebab apa nama? Menyambut. Contoh dia macam Maulidur Rasul, kan? Sebab apa kita? Contoh saya bagi ingat pertama tu dah. Ni Islam terbina di atas wahyu dan riwayat yang sahih. Itu maknanya itu sebab. Contoh bagi sebab. Sebab kita beribadat. Sebab apa buat ibadat? Sebab apa baca Yasin? Tak kereta Allah. Ya, betul. Tapi kenapa
kita tentukan pada malam Jumaat? Kenapa kita tentukan untuk orang mati? Kan? Sebab. Doa untuk yang Yes. Jadi saya buat ibadat ni sebabnya begini. Sedangkan sebab itu tak pernah diajar oleh Nabi SAW. Sebab apa kami buat macam ni? Sebab apa salahnya? Sebab dia apa salahnya? Kan? Dalam perkara bid'ah, tak kira lah umum perkara bid'ah apa saja pun. Kan? macam niat. Dia sama dengan niat. Jangan letak Tujuan tu. Tak ada, maknanya tak ada dalil lah. Sebab apa buat macam tu? Sebab tak ada dalil kan? Tak ada dalil dalam ibadat. Biasanya Ustaz, hari Khamis, hari Jumaat baca Yasin. Baca Yasin. Untuk tahlilan. Tahlilan tu nak buat air minum. Jadi kenapa baca Yasin hari Jumaat, hari lain tak boleh baca Yasin? Bila kita tentukan kaifiat dia, kan? Itu kaifiat, kita tentukan kaifiat, kita tentu sendiri. Jenis ibadat tu apa dia jenis ibadat tadi? Ibadat tu jenis yang kita reka sendiri. Kan? Kita buat benda tu untuk dapat keredaan dan pahala Allah Ta'ala, ibadat kan? Tapi tak diajar oleh Nabi SAW. Kemudian kadar bilangan dia. Contohnya nak sembahyang subuh 4 rakaat ke? 4 rakaat subuh, 6 rakaat subuh. Dia dah keluar daripada bilangan yang diajar oleh Nabi SAW kan? Bid'ah lah benda tu. Begitu juga dengan masa. Masa, kaifiat tu cara lah. Masa contohnya kita nak wukuf di Arafah pada 9 Zulqa'dah. Maknanya 9 Zulqa'dah. Padahal 9 Zulhijjah. Tapi masa dia kita pergi ubah masa lain. Aku tahun ni aku tak boleh puasa Ramadan kot. Aku rasa aku nak puasa bulan Syawal lah Ramadan ni. Kan? Jadi masa dia kita pergi ubah pergi ke Syawal. Salah bid'ah lah tu. Kemudian tempat. Orang wukuf di Arafah, kita wukuf di rumah kita. Kan? Ataupun wukuf di mana-mana selain daripada Arafah, tempat. Di mana keluar daripada 6 kaedah tadi yang diajar oleh Nabi SAW, maka kita ni dah buat bid'ah lah. Kan? Sebab ibadat tu sebab apa kita buat? Kita sebab tertentu kita buat. Bila datang bulan Muharram, pakaklah buat tadi apa? Dengan apa? Buat apa? Buat Asyura lah, apalah, puasa beribadat pada nisfu Rejab ataupun nisfu Sya'ban. Buat ibadat yang tertentu khusus untuk tu. Tu jadi maknanya dia jadi bid'ah lah benda tu kan. Jadi kita nak kena jaga. Jadi tentang yang baca kata hari Senin baca ya Allah, yang zikir hari Selasa baca ni. Zikir ya Allah ni tak ada. Nabi tak pernah duk ajak ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada seorang pensyarah di satu tempat di mana saya cerita lah. Pensyarah Kolej Islam macam tu lah. Kan? Dia zikir pagi dia tu. Dia jadi imam. Ya Allah, ya Allah. Tu makmum pun syok jugalah lah ya. Tak ada zikir ya Allah. Nabi tak pernah ajak pun. Dan zikir hari Senin zikir ni, hari Selasa zikir ni, Rabu zikir ni. Hak tu yang jadi bid'ah sebab apa? Sebab kaifiat, dia menetapkan kaifiat, jenis, cara, kan, masa. Dia telah tetapkan. Wallah. Ni mana kalau kita baca Yasin tu sebab bukan sebab Yasin tu nak tu jaga apa-apa, dia kebetulan. Ya, itu yang sepatutnya. Sepatutnya itu yang sepatutnya. Hari-hari baca Yasin, bacalah hari-hari, tak ada masalah apa. Aku pagi ni aku nak baca Yasin, baca, siapa nak larang? Saya ke tengah hari nak baca Yasin pula, bacalah, siapa nak larang? Aku sat lagi malam aku nak baca Yasin pula, bacalah, siapa nak larang? Selama mana kita tak i'tiqadkan tadi kan, sebab dia kaifiat cara apa semua tadi kan, sebab apa? Kita suka baca surah tu ada cerita orang ni pergi dakwah, orang ni gini-gini kan, kita seronok, kita bacalah. Sampai kita baca satu Al-Quran tu kan. Wallahu a'lam. Jangan baca Yasin ni untuk yang kata nak mudahkan urusan ke apa ke. Macam anak exam tu balik Baca Yasin apa semua. Benda ni Al-Quran ni kita nak jadikan dia sebagai tawassul dengan amalan soleh kita untuk dapatkan sesuatu, tak ada masalah apa. Tapi jangan tentukan dengan surah Yasin. Kan? Amal soleh tadi umum. Dengan bacaan surah Al-Baqarah ke apa, kata kiralah. Pasal apa yang pilih Yasin saja. Kalau pergi surah tengok semua surah Yasin dia ada. Kan? Surah lain tak ada orang. Yang amalan amal surat dengan yang amalan surah Al-Mulk tu ada. Al-Mulk tu ada hadis ya. Sahih, hadis riwayat Abu Daud kan. Al-Quran ada 30 ayat apa semua. Siapa yang baca daripada malam dia akan ampunkan dosa dia, dia di antara dia daripada azab kubur kan. Lepas daripada azab kubur kalau kita boleh baca istiqamah sebelum tidur. Masurat ni zikir pagi dan
Tak, maksurat ni apa makna maksur? Maksur sesuatu yang diriwayatkan daripada Nabi SAW, daripada zikir dan doa. Jadi sampai kepada kita sekarang, kita baca doa Asnul Muslim tu kan, zikir pagi dan petang, pendinding diri lah, apalah, tak kira lah kan. Wallahu ta'ala alam. Ya, ada satu lagi kah? Jadi siapa ada urusan apa, boleh insya-Allah. Ini bulan puasa ni dah datang lah kan Ustaz. Ini yang kita dah buat sebelum ni lah. Nak kepastian lagi. Macam kita perempuan kan 10 hari terakhir bulan Ramadan tu dia orang buat kamulah selalu dekat masjid kan. Dekat masjid selalu buat kamulah. Jadi malam tu kita dah pergi dah, kita bermalam kat sana sampai besok pagi subuh bawa balik. Lepas tu ni nak kepastian pada Ustaz. Suami kita tak pergi, tapi kita nak pergi juga join the group. Tapi suami izinkan lah, sebab suami kata saya tak berkesempatan sebab besok nak kerja letih kan. So kita ni suri rumah sepenuh masa, kita pun pergi. So macam mana tu Ustaz? Macam mana? Sebab masjid-masjid memang buat Ustaz. Qiyamul Lail, dia Ramadan ni maknanya kan. Qiyamul Lail ni dia mula daripada kan, maknanya bila tarawih, solat tarawih tu dia dipanggil Qiyamul Lail lah. Maksud bila kita dah mula dengan imam, kita habis dengan imam, ditulis untuk kita pahala Qiyamul Lail sepenuhnya. Kan? Jadi kalau ada satu kumpulan nak buat tarawih di tengah malam, kalau kita nak hadiri, tak ada masalah apa. Kan tarawih Ustaz, dia kamulah, lepas tu kita beriktikaf dipanggil kan. Iktikaf kan. Jadi mana kalau saya tidak menggalakkan lah, kalau saya lah. Ya kan? Sebab hadis Ummu Humaid tu kan jelas kan, dia nak sembahyang di belakang Nabi, di masjid Nabi pula. Nabi kita afdal di rumah hang, dalam bilik di rumah hang. Tak terkait pada masa, tak kira Ramadan ataupun pada selainnya. Dan bagi wanita yang buat macam tu kerana nak ikut sunnah Nabi SAW, insya-Allah dia akan dapat ganjaran yang sangat besar. Adapun nak cerita kita seorang-seorang tak semangat, ramai-ramai semangat, itu cerita lain lah. Kan? Sebab kita pun baru belajar Ustaz. Ya. Sebab kita yang bawa kita ni adalah ustazah juga. Ya, ya. Kan? Jadi bila kita dah datang yayasan taklim ni, kita dapat pengajaran yang baru. Ya, ya, kan? ya. So kita maknanya kita boleh maklum pada ustazah lah juga. Insya-Allah. Dia ustazah. Boleh insya-Allah. Ya kan? Kalau nak terima, tak mau terima, tak ada masalah apa. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ya, ya. Sudah ada yang kita baca atau kita niat sudah berdoa untuk ibu ayah kita untuk Itu boleh. boleh ya. Untuk ibu ayah ni, untuk ibu ayah khusus ya. Apa saja amalan kita boleh niatkan ataupun kita tak niatkan, tetap akan sampai pada ibu bapa. Jadi amalan umum lah. Kita teringat mak kita hari ni, ya Allah ampunkanlah mak aku apa semua kan. Ataupun ada RM5 dalam poket, ya Allah ni dekah untuk mak aku, pahala. Boleh tabung masjid ke apa-apa. Sampai insya-Allah. Ibu ayah je, orang lain tak Ya, berdasarkan dalil dan hadis, kan, untuk ibu dan ayah sahaja. Orang lain doa. Ibu mertuaku doa. Doa. Insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala